Nabi SAW menunjukkan contoh cintanya Rasulullah SAW kepada Allah. Beliau terjemahkan di dalam ibadatnya. Ya, coba lihat. Rasulullah SAW manusia yang sudah dijamin surga Allah. Tetapi Sayyidatina Aisyah melihat kakinya bengkak kerana melakukan ibadat kepada Allah. Terlalu banyaknya ia bersembahyang, terlalu lamanya dia berdiri di hadapan Allah sehingga bengkak kakinya. Apabila ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, mengapa Rasulullah beribadat seperti ini? Sedangkan surga itu Allah jamin untuk dia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna abdan syakur? Tak bolehkah aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur? Ini sifat cintanya manusia kepada Allah. Tuan-tuan, cintanya Nabi kepada Allah sehingga solat itu dijadikan sebagai tempat dia berehat. Cintanya dia kepada Allah sehingga solat itu menjadi agenda utama dalam kehidupan dia. Ketika masuk waktu sembahyang, apa kata Rasulullah? Ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Bilal, azan cepat. Sebab apa? Dengan kau azan ini, aku akan dapat mendirikan solat. Dan bila solat itu didirikan, itulah kerehatan buat diri aku. Ini masyarakat yang Rabbani. Cintanya dia kepada Allah bertitik tolak kepada, bermula diterjemahkan melalui ibadat yang mereka lakukan. Kita boleh tanya diri kita dan tengok masyarakat kita. Kalau kita nak masyarakat kita menjadi masyarakat Rabbaniyah, masyarakat yang mentauhidkan Allah, dan ia dapat dilihat melalui ibadat yang mereka lakukan. Jadi kalau sembahyang pun kelang kabut, maka susahlah. Kita tak boleh jadi masyarakat Rabbaniyah. Ya, yang sembahyang ni tuan-tuan, kalau boleh kita buat hukuman dia macam hukuman tak pakai pelitup muka. Kita akan jadi masyarakat Rabbaniyah. Tak pakai pelitup muka 1,000 denda. Kita nak jadi masyarakat Rabbaniyah. You tak semayang 1,000 denda. Tidak ada maaf kalau tidak diheret ke mahkamah dan dipenjarakan. InsyaAllah kita boleh jadi masyarakat Rabbaniyah. Dan alhamdulillah ustaz-ustaz kita pun dah ramai duduk di bahagian pentadbiran, pembuat undang-undang. Saya rasa inilah masanya untuk kita buat perkara ini. Kalau mereka boleh bincang untuk denda RM1,000 tak pakai pelitup muka, mengapa sekarang ini tak nak bincang tentang kalau tak sembahyang kita denda RM1,000? Kalau tidak, kita bercakap saja tentang masyarakat Rabbani. Tuan yang saya kasih sekalian, dan sifat masyarakat Rabbani itu selain daripada dia melakukan ibadah kepada Allah dengan penuh cinta, dia melakukan ibadah kepada Allah dengan penuh rasa rendah diri kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Kita dapat melihat tuan-tuan, masyarakat di zaman Nabi SAW, masyarakat yang ya Allah, mereka cukup takut kepada Allah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pada satu ketika berjalan di padang pasir. Dia bawa air bersama padang pasir ini panas, bawa air. Bila bawa air tuan-tuan, dia minum, mengantuk. Malulah panas, dia pun tidur sekejap dekat batu sambil pegang tali keldai dia. Oleh kerana nyenyaknya tidur, keldai tadi lagi. Ya. Jadi tuan-tuan, dia pun tengok, ya Allah, mana aku nak pergi ni? Dia berjalan, dan dia melihat di sana ada seorang penggembala kambing di tengah-tengah padang pasir. Jangan-jangan dia ada air pun. Boleh aku minta. Dia jumpa penggembala kambing tu, ada air tadi. Saya tak bawa air dalam hari. Sebab tu saya puasa sunat hari ni. Ya Allah, masyarakat Rabbani di zaman Nabi, di waktu panas terik itu mereka melakukan ibadah sunat. Tak bawa air. Tapi tak apalah, kalau abang nak minum, bolehlah minum susu ni saya perahkan. Lalu diperahkan air tersebut bagi pada Ibnu Umar. Ibnu Umar terfikir, hebatnya dia. Aku ni sahabat Nabi ni pun tak puasa hari ni. Dia gembala kambing puasa hari ni. Ya ke ni dia nak menguji iman budak tersebut. Lalu dia kata, dia minum susu sudah dah, tapi perut rasa lapar. Boleh tak kita sembelih seekor?
Kata budak ni sembelih tak boleh bang, sebab saya ni sekadar mengembala kambing aja. Tuan kambing kata kalau ada orang nak minum susu bagilah sampai dia kenyang. Tapi tak ada pula dia kata boleh sembelih kambing. Kata Ibn Umar, tak apa tu, bukan dia ada sini. Kan, lagipun kerja-kerja macam ni dah banyak dah orang lepas, kau jangan takut. Kat padang pasir ni, kau dengan aku ni, kita sembelih kambing ni, kita makan berdua, kita sorok lah dia punya kulit, tanam dalam-dalam, 7 kaki ke dalam, kita tanam, tak ada siapa tahu. Engkau kenyang, aku pun kenyang. Kata budak itu, bang, betul lah bang, kita boleh sorok daripada tuan kambing, tapi kita nak sorok daripada Allah macam mana? Allah nampak apa kita buat. Ini tuan, ibadah yang mereka lakukan, ibadah yang dapat membentuk diri mereka. Tauhid yang ada pada diri mereka, tauhid yang benar-benar membentuk sikap dan pribadi mereka. Ini tauhid yang kita nak resapkan dalam jiwa masyarakat kita. Tauhid yang sampai dia melihat Allah, dia merasakan Allah melihat dia. Tauhid yang mana kakinya berada di dunia, tetapi hatinya sudah sampai ke akhirat. Ini terjadi kepada siapa? Kepada Khalifah Umar bin Khalifah yang keempat. Siapa nama? Umar Ibn Aziz. Ya. Ketika beliau diajak oleh anaknya untuk berbincang tentang masalah keluarga di dalam Dewan Rakyat. Masa anak dia datang tu, dia tengah berbincang tentang masalah negara. Cerahlah bilik dia tu. Nanti sekejap, ayah habiskan dulu perbincangan negara ni, dah keluar semua bapak-bapak menteri ni, kita bincang hal kita. Maka bila semua bapak menteri dah keluar, anak dia masuk, ada hal apa? Ni bukan nak cerita tentang hal negara ni ayah, nak cerita tentang hal keluarga kita. Ya, Umar bin Abdul Aziz pun pergi padamkan semua pelita-pelita tersebut. Kenapa yang dalam gelap ni? Ini minyak ni dibayar dengan duit rakyat. Sedangkan kita nak bincang tentang keluarga kita. Besok akhirat, besok nak cakap apa kat Tuhan. Ini masyarakat Rabbani yang mentauhidkan Allah. Kakinya berada di dunia, tetapi hatinya sudah sampai ke akhirat. Kalau masyarakat kita, tuan-tuan, sampai ke peringkat ini masyarakat Rabbani. Kalau bapak-bapak menteri kita begini sikapnya, ini masyarakat Rabbani. Kalau bapak-bapak di rumah, ibu-ibu di rumah, begini sifatnya, ini masyarakat Rabbani. Bolehkah kita capai? InsyaAllah boleh. Kita kena didik masyarakat kita ke arah tauhid, yang mereka merasakan bahawa Allah itu wujud dan mereka tak berani buat apa-apa kerana Allah itu ada. Ini sifat yang pertama. Kita tak payah panjang-panjang satu sifat, sebab masa yang begitu terhad. Yang kedua, tuan-tuan, al-ittiba'. Apa makna al-ittiba'? Al-ittiba' ini artinya mengikut syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam apa juga perbuatan kita. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara, kita hidup berlandaskan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masyarakat Rabbaniyah. Kalau masyarakat itu Rabbaniyah, hebat tauhidnya, tetapi dalam berekonomi dia pakai ekonomi kapitalis. Ya, dalam dia berpendidikan, dia pakai pendidikan yang tidak Islamik, pendidikan yang tidak mengajak manusia supaya menjadi manusia, pendidikan yang sekadar mengajak manusia untuk menjadi kaya, untuk menjadi jutawan. Ini bukan masyarakat Rabbaniyah. Masyarakat Rabbaniyah adalah masyarakat yang mengikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apa juga perkara dalam kehidupan mereka, daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar. Dalam arti kata, setiap perbuatan mereka akan tanya dulu daripada Quran, adakah Quran benar? Boleh tak boleh ni? Ya, kalau Quran kata boleh, mereka buat. Quran kata tak boleh, mereka takkan buat. Tiba-tiba buka Quran, tengok-tengok dalam Quran tidak ada jawapannya. Lalu mereka pergi kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Tengok dalam sunnah bagaimana
Apakah sunnah mengizinkan perkara ini atau tidak? Kalau mereka tidak dapat dalam sunnah, mereka akan beralih kepada ijma' dan qiyas, dan seterusnya kepada kaedah-kaedah istinbat hukum yang diajar oleh ulama dalam kitab-kitab usul fiqh mereka. Pendeknya, masyarakat rabbaniyah, masyarakat yang tidak akan mengikut kata nafsu, tetapi mengikut kata-kata Allah dan Rasulnya. Ini masyarakat rabbaniyah. Dan kita dapat lihat, tuan-tuan, bagaimana masyarakat rabbaniyah di zaman Nabi SAW memang benar-benar apa yang dikatakan Allah itu baguslah pada mereka. Ya, apa yang dikatakan tidak bagus oleh Allah, tidak baguslah pada mereka. Adakah ini masyarakat yang sudah terbentuk dalam masyarakat kita? Adakah ini sifat yang telah terbentuk? Kita boleh ambil contoh, teman-teman. Kita boleh ambil contoh bagaimana mereka mendahulukan syariat Allah lebih daripada kepentingan diri mereka sendiri, lebih daripada apa yang mereka kendaki dan kesukaan mereka. Contohnya terlalu banyak. Ya, kita ambil satu contoh. Bagaimana kita melihat sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, bagaimana sifat sedekah mereka. Ini contoh. Tidak ada manusia yang tidak sayangkan harta benda. Tidak ada manusia yang tidak sayangkan harta yang mereka cari dengan peluh lelaki mereka. Tak ada. Tetapi apabila datang perintah membayar zakat, segalanya mereka ketepikan. Perintah Allah perlu diutamakan. Perintah Allah perlu diutamakan. Walaupun ialah nak bayar zakat ni macam kita orang biasa ni bayar zakat 2.5% tu berapa? RM2.50 macam gitu. Betul tak terasa. Kena orang yang bila dikira zakatnya berapa zakat saya? Zakat Encik 2.5 juta. Geletar kita nak bayar. Betul? Geletar kita. Tapi masyarakat di zaman Nabi, masyarakat rabbaniyah, sila ambil. Ini zakat saya, kerana bagi mereka hukum Allah, perintah Allah, itulah keutamaan yang perlu diberikan. Walaupun dalam hati itu rasa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, kita dapat lihat bagaimana masyarakat di zaman Nabi. Ada seorang sahabat Nabi ni, dia hitam legam. Hitam lah. Tak ada orang nak dia, orang negro lah. Datang bertandang duduk di Madinah Al-Munawwarah. Ya, tiba-tiba Nabi kata nak kahwin lah. Dia kata saya tak nak lah. Nabi kata kahwin lah. Setelah Nabi pujuk empat kali, dia berkata tak apalah saya kahwin. Tapi dengan siapa ya Rasulullah? Dengan siapa? Dengan bimbang. Nanti saya tunjukkan satu rumah yang mungkin ayahnya boleh terima kamu jadi menantu. Tunjukkan satu rumah. Dia pergi ke rumah tersebut. Pergi rumah tersebut, beritahu pakcik, saya datang ni bukan datang kosong. Saya datang ni Rasulullah hantar nak pinang anak pakcik. Bayangkan tuan-tuan, bayangkan kalau seorang Bangla datang rumah kita nak pinang anak kita. Anak kita pula baru balik Oxford University, nak bagi. Ya? Begitulah kiasnya. Tapi lelaki ini hitam legam, lubang hidungnya besar, telinganya kebal, rambutnya afro. Jumpa Nabi, jumpa pakcik tu, Rasulullah hantar nak pinang anak pakcik. Rasulullah suka kalau anak pakcik kahwin dengan saya. Pakcik tu kata, pakcik setuju. Tapi yang nak kahwinnya bukan pakcik. Kalau pakcik okey je, nanti pakcik tanya yang mempunyai badan. Maka dia pun tanya, panggil anak dia nak, cuma kau hintai kat lubang. Siapa tu? Dia tengok bapak negro datang ni. Oh tu, siapa tu yang? Itulah bakal suami kamu. Rasulullah kata dia suka sangat kalau budak tu jadi suami kamu. Kata budak perempuan ni, ayah, kalau ini permintaan Rasulullah, saya setuju. Ayah dia kata, kau jangan, itu kahwin, ini bukan main-main tu, bukan satu dua. Engkau akan tidur dengan dia, kalau mati elektrik tu, tak jumpa jangan. Itu saya gambar tu. Tapi tentang tengok budak perempuan ini, dia sekolahkan ayahnya. Dia baca satu ayat yang melambangkan ketundukan dia kepada syarak. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyarah fi amrihim. Ayah,
Tidak boleh bagi seorang lelaki Islam, tidak boleh bagi seorang wanita Islam bila Allah dan Rasulnya telah memilih sesuatu untuk mereka, tiba-tiba mereka ada pilihan yang lain. Tak bolehnya. Ini tanggungjawab kita kepada Allah dan Rasul. Saya kena terima lagi. Ini ketundukan mereka kepada Allah dan Rasul, kepada hukum. Padahal dia boleh menolak. Tetapi ketundukan mereka kepada Allah dan Rasul, sampai peringkat itu mereka memberikan kepatuhannya. Macam mana tuan-tuan? Masyarakat kita kadang-kadang masalah insurans pun berkira lagi. Itu masalah pinjaman bank pun berkira lagi. Pinjamlah dengan yang Islamik. Yang Islamik takaful ni lambat, kereta accident 5 jam tak datang lagi. Kadang-kadang hantar tak buat lagi sebulan 2 bulan itu. Tapi kalau ambil insurans yang bukan Islam ni, belum accident dia dapat kereta kita. Baru masalah insurans pun dah bertolak tarik. Tak nak ikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masyarakat Rabbaniyah sifat yang kedua kemudian al-ittiba, ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ke arah itu ni. Bapak-bapak menteri kita sekarang kena fikir bagaimana masyarakat kita akan ikut perintah Allah. Ya. Tapi perintah Allah yang sahih lah. Jangan perintah Allah yang dibuat-buat, yang Nabi dan Rasul tak ajar kita suruh buat. Jangan, gitu. Ya. Jangan kita buat yang apa yang Nabi suruh, apa yang Allah suruh. Sudah. Jangan kita reka-reka agama ni tak boleh direka-reka. Ya, baik. Jangan panjang-panjang dekat itu sebab kita ada SOP. Yang ketiga kita, sifat Rabbaniyah itu ialah al-imtidad was-shumul. Agama yang kita nak amalkan ini, ketundukan kita kepada Allah